ke Pekan Kuala membeli bingka. Sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam Minggu Haluan Siswa. Selamat datang ke program Minggu Haluan Siswa MHS bagi program sarjana Ijazah Sarjana Muda sesi Oktober 2021-2022. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan tahniah buat adik-adik mahasiswa baharu dan selamat datang ke Universiti terhebat, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Baiklah, saya Iliana Najiha, moderator anda yang akan menemani anda sepanjang siaran kita berlangsung. Untuk pengetahuan para pelajar yang kini berada di atas talian, tujuan surat kebajikan ini diadakan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa perkhidmatan dan produk yang ditawarkan oleh pejabat hal ehwal pelajar yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar. Jadi apakah produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh PHEP? Semuanya akan terungkai sebentar lagi. Hadir bersama kita pada hari ini adalah panel jemputan kita yang cantik lagi menawan, iaitu Puan Suhaila binti Muhammad Philip, Ketua Bahagian Kebajikan dan Kesejahteraan Pelajar dari Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Universiti Tun Hussein On Malaysia. Baiklah, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi moleklah sekiranya kita berkenalan terlebih dahulu dengan panel jemputan kita. Beliau telah berkhidmat selama 25 tahun sejak 1996 dan sungguh lama ya Puan. Boleh dikatakan panel jemputan kita cukuplah istimewa kerana beliau cukup berpengalaman di UTHM. Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai setiausaha pejabat kepada 2 orang mantan Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia dan penolong pendaftar Pusat Perumahan Pelajar, dan kini beliau menjawat jawatan sebagai penolong pendaftar di Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Sebelum saya menyerahkan slot ini kepada panel jemputan, suka untuk saya ingatkan kepada para pelajar agar bersedia dengan pen dan nota di tangan. Banyak info penting yang perlu pelajar ambil maklum. Jangan lupa untuk mengisi borang kehadiran dengan melalui scan QR code yang telah disediakan. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita teruskan. Baik Puan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Cantik Puan hari ini ya. Jadi apa pandangan Puan tentang kemasukan pelajar baharu? Okey, untuk kemasukan pelajar baharu, kita pun dengan situasi COVID ni kan, pandemik ni kan. Ya betul. Okey, jadi keadaan yang kita laksanakan sekarang adalah secara online lah. Kan? Jadi apa-apa pun sebenarnya universiti kita prihatin pada pelajar kita. Ya, betul. Walaupun pelajar berada di rumah, kita tetap sekiranya ada apa-apa berkaitan dengan kebajikan, kita sekiranya dimaklumkan, kita tetap akan menyantuni pelajar, insya-Allah. Ya, okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita bergerak ke objektif kita pada petang ini, iaitu berkenaan kebajikan pelajar UTHM. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera ya. Saya ucapkan terima kasih pada saudari moderator kita pada petang ini. Rasanya tak terlewatlah untuk saya ucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar kemasukan Ijazah Sarjana Muda semester 1 2021-2022 untuk Oktober ni lah. Okey, untuk makluman semua, saya telah diperkenalkan oleh saudari moderator, iaitu saya Puan Suhaila binti Muhammad Philip, selaku Ketua Bahagian Kebajikan dan Kesejahteraan Pelajar di Pejabat Hal Ehwal Pelajar kampus Induk Parit Raja. Okey, saya ingin tekankan di sinilah. Saya harap pelajar sila fokus sampai akhir taklimat ini sebab mungkin dalam sepanjang tempoh pengajian, pelajar akan terlibat dengan produk-produk kebajikan yang kita akan terangkan sebentar lagi ini. Sebab ada masa tu mungkin pelajar perlu memohon untuk produk-produk kebajikan yang kita sediakan kepada pelajar sepanjang tempoh pengajian.
Okey, sebelum saya pergi ke produk-produk kebajikan, okey, saya terangkan dulu berkaitan dengan pejabat hal ehwal pelajar. Pejabat hal ehwal pelajar memberikan perkhidmatan kepada pelajar yang terdiri daripada aktiviti pelajar, pengangkutan pelajar, kebajikan pelajar, penajaan pelajar serta kewangan. Jadi di sinilah satu PDJ yang memberi perkhidmatan kepada pelajar dan pelajar memang akan sentiasa merujuk di pejabat HCP ni ya. Okey, seterusnya untuk makluman terdapat 12 produk kebajikan yang kita dah sediakan kepada pelajar sepanjang tempoh pengajian. Okey, jadi pelajar kena pastikanlah sebab daripada segi produk kebajikan ni ada syarat-syarat kelayakan dia. Dan pelajar kena tahu di mana apabila memohon produk-produk kebajikan ni, pelajar juga perlu merefer daripada Jabatan Perangkaan Malaysia tu. Kita ada kat situ ada pengenasan baharu berkaitan dengan isi rumah pendapatan. Jadi ada produk-produk tu yang layak untuk pelajar B40. Ada je produk-produk yang memang layak untuk semua pelajar, tak kira kategori pendapatan. Okey. Jadi ada 12 produk kebajikan, saya akan terangkan satu per satu. Okey. Untuk produk kebajikan yang pertama adalah tabung pinjaman pelajar. Okey, tabung pinjaman pelajar ni kita sediakan kepada pelajar yang mungkin perlu untuk membuat permohonan. Sekiranya mungkin untuk dalam tempoh pelajar sedang menjalani untuk meneruskan pengajian ni, mungkin perlukan bantuan pinjaman kewangan. Kita ni bukan bantuan. Yang ini adalah pinjaman kewangan yang kita berikan kepada pelajar, iaitu maksimum 1,000. Tujuannya adalah sekiranya mungkin pada semester akan datang, PTPTN kena sekat. Okey, tadi PTPTN Puan Nora dah terangkan. Mungkin bila pointer bawah 2, PTPTN kena sekat. Jadi pelajar perlukan tabung pinjam pelajar ini untuk minjam untuk membuat pembayaran lah daripada segi yuran, mungkin daripada sehari hidup. Tetapi untuk tabung pinjaman pelajar ini, pelajar perlu membayar. Maknanya dalam tempoh pinjaman itu, sekiranya pinjaman 1,000, kita tidak kenakan sebarang faedah lah. Ya? Maknanya kalau biasa kita buat pinjaman tu adalah dikenakan faedah. Tapi untuk tabung ini kita tak kenakan sebarang faedah. Okay? Seterusnya adalah surat jaminan hospital yang kita panggil macam GL, guarantee letter. Okey, untuk surat jaminan hospital ni, semua pelajar memang boleh memohon lah. Yang ini tak kira kategori B40 ke apa. Apabila pelajar perlukan rawatan di hospital ataupun pelajar sakit, bawa ke hospital dan bawa surat jaminan hospital ni, okay, pelajar akan maknanya layak untuk mendapat ward kelas kedua. Okay. Dan ada juga had-had kelayakan yang pelajar dapat. Sekiranya pelajar accident, pelajar mengalami kemalangan dan masa tu perlu macam bantuan untuk masukkan besi di kaki. Ada juga kelulusan-kelulusan yang pihak universiti berikan kepada pelajar. So pelajar boleh memohonlah untuk bantuan bagi bantuan-bantuan yang disebutkan tadi itulah. Okey. Alright, seterusnya okey. Yang ni saya serahkan pada moderator, okey. Jadi kita ada soalan kuis yang pertama. Sebelum itu saya ingatkan pelajar untuk komen di ruangan komen dan pastikan tulis nama dan nombor telefon untuk menjawab soalan kuis, okey. Jadi yang pertama adalah pejabat hal ehwal pelajar merupakan salah satu pejabat yang menyediakan perkhidmatan kepada pelajar UTHM. Sebutkan 2 perkhidmatan yang disediakan oleh pejabat hal ehwal pelajar.
Okay, baiklah kita teruskan slide Okey. seterusnya. Okay. Yang ini kita perlu maklum pada pelajar ke? Kalau dapat berjaya jawab kuis, apa yang pelajar akan okey, dapat ke macam mana? Hadiah hadiah telah disediakan. Jadi pelajar yang jawab dengan betul, kami akan hubungi pelajar tersebut. Okey, baik. Saya teruskan dengan produk kebajikan yang ketiga, iaitu Khairat Kematian, ya. Okey, baik. Okey, untuk makluman semua pelajar yang mendaftar dan menjadi pelajar yang aktif di UTHM, pelajar akan membayar yuran khairat. Yuran khairat tu adalah sebanyak RM20. Okey, setahun. Maknanya satu semester pelajar bayar RM10. Untuk semester yang kedua adalah RM10 dan menjadi RM20. Daripada RM20, pihak universiti akan RM2 akan dimasukkan dalam untuk khairat kematian. Dan RM18 akan dimasukkan dalam dicarumkan di dalam insurans kelompok. So yang insurans kelompok tu ada juga dalam produk kebajikan kita. So nanti kita akan terangkanlah. Jadi sekiranya kita pun semua sekiranya berlakulah kan kematian, maknanya pihak universiti akan memberikan RM1,000 secara tunai kepada pelajar yang dibayar kepada waris. Dan sekiranya berlaku kematian, sekiranya ibu bapa berlaku kematian juga dibayar dengan tunai, maknanya pelajar perlu memohon kepada pejabat hal pelajar lah. Okey, ini adalah program ziarah waris pelajar yang mana mungkin semua dah kenal kan TNC HEPA kita. Profesor Madya Dr. Lokman, dia telah menziarah keluarga dan memberikan khairat kematian sebanyak RM1,000 itulah, dan kita pun menyantuni keluarga tersebutlah. Ya, pelajar ni adalah pelajar yang saya rasa baru saja meninggal hari itu, dan pihak HCP TNC HEPA sendirilah telah menyantuni keluarga pelajar tersebut. Okay, untuk makluman juga, semalam saya dimaklumkan bahawa ada seorang pelajar kita iaitu Muhammad Fikri bin Masto daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan telah kembali ke rahmatullah pada waktu maghrib semalam, dan jenazahnya dikebumikan pada hari ini. Jadi mungkin saya nak ambil kesempatan lah untuk kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Muhammad Fikri bin Masto. Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga roh Muhammad Fikri bin Masto ni ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, ya. Amin. Okey, seterusnya adalah produk kebajikan dana ihsan. Okey, untuk dana ihsan ni, kalau nak tahu, dia adalah satu produk kebajikan yang paling banyak mohon lah, banyak pelajar mohon. Sebab tu bila pelajar berada di universiti ni, dia kena tahu kalau dia ada masalah kat mana dia perlu rujuk. Okey, biasanya kita akan beri bantuan kepada pelajar. Misal kata yang macam tadi kita ada sediakan tabung pinjaman. Ya, betul. Yang ini kita menyediakan satu dana ihsan kepada pelajar, tetapi dia perlu memohon. Dan kelulusannya adalah tertakluk kepada jawatankuasa dana ihsan. Okay. Bantuan-bantuan yang diberikan adalah merupakan seperti yuran pengajian, sara hidup. Okay. Selain itu juga ada jenis bantuan-bantuan yang kita sediakan kepada pelajar, seperti sekiranya rumah pelajar mengalami kebakaran. Okay. Adalah yang sedikit bantuan yang kita berikan, yang itu sebanyak RM300. Dan juga tertakluk kepada kelulusan jawatankuasa. Okay, seperti pelajar mengalami kecurian macam skamer Betul. kan, sekarang banyak kes-kes skamer ni. Okey, ada juga berkaitan dengan macam sekiranya pelajar mengalami musibah banjir kan. Okay, Baru-baru betul. ni Seperti Dian Kedah baru-baru betul. ni pejabat hal pelajar bersama dengan MPMP telah menyantuni keluarga pelajar. Okey. Dan alhamdulillah lah kita dapat bantulah keluarga pelajar tersebut, sebab
salah seorangnya ada pelajar kita yang berada di Yan Kedah tu. Okey. Okey, yang ini untuk permohonan dana ihsan ini, okey, soalan kuis kejap. Saya terangkan sikit. Untuk dana ihsan ini, pelajar kita akan keluarkan satu inilah pemakluman. Kalau tidak pun pemakluman berkaitan bila kita akan adakan mesyuarat untuk dana ihsan ni, pelajar boleh mengisi borang, tetapi perlulah melayari laman web HCP untuk dapatkan borang tersebut dan email. Nanti kita akan maklumkanlah kepada siapa nak perlu email semua. Okey, kita beralih tadi kepada soalan kuis yang kedua. Okey. Baiklah, soalan kuis 2 adalah sekiranya pelajar memerlukan rawatan di hospital, apakah yang perlu dimohon untuk dibawa bersama semasa pergi ke hospital untuk membuat rawatan? Jadi sila komen di ruangan komen YouTube Live. Okey, kita teruskan. Okey, baik. Saya harap pelajar semua fokus sebab ada lagi beberapa soalan kuis betul, yang akan kita utarakan nanti. Okey, ini adalah yang saya maklum tadi. Kita ada takwim berkaitan dengan mesyuarat dana ihsan tu. Tetapi walau bagaimanapun pelajar boleh memohonlah secara mengisi borang lah. Yang ini kita akan keluarkan dalam bentuk Google Doc nanti masa pemakluman tu. Okey. Okey, seterusnya produk kebajikan yang kelima iaitu Sabil Al-Hikmah. Okey. Sabil Al-Hikmah ni buat masa ni adalah merupakan macam kupon makanan lah kepada pelajar. Okey, pelajar yang berada di kampus. Yang ini tidak terbuka pada pelajar yang berada di rumah lah. Yang ni bila pelajar daftar semula ke kampus, okey. Nanti kita akan keluarkan iklan dan pelajar boleh mohon. Yang ini syarat kelaikannya adalah untuk pelajar B40 lah ya. Okey. Okey, Sabil Al-Hikmah ni kalau ikutkan kita memang offer untuk 200 orang pelajar yang mana yang 150 orang pelajar tu berada di Parit Raja dan 50 tu di kampus Pago lah. Okey. Untuk makluman juga sumber Sabil Al-Hikmah ni bukan sumber universiti lah. Ia adalah sumber daripada tajaan, daripada dermawan. Dan juga potongan gaji staf VTSM ni. Staf VTSM perhatian dengan pelajar-pelajar kita sendiri kan. Okey, setiap bulan kita akan buat promosi lah. Dengan memaklumkan kepada semua staf VTSM berapa ramai kita dah buat potongan gaji. Okey. Jadi mungkin biar kita nak menambahkan lagi macam dia macam promosi lah kepada semua bahawa kita ada satu jenis bantuan Sabil Al-Hikmah ni untuk kita boleh berikan kepada pelajar. Okey, jadi Puan, apakah syarat permohonan untuk dapatkan Sabil Al-Hikmah ni? Okey, syarat permohonan dia mestilah pelajar B40 yang macam saya maklumkan sebelum ni. Okey. Dan biasanya kita akan keluarkan iklan, pelajar kena mohon dan ada sesi temu bual. Jadi tarikhnya telah ditetapkan lah? Tarikhnya akan ditetapkan. InsyaAllah dalam masa terdekat ni, kita akan keluarkan iklan lah. So pelajar bolehlah memohon. Tetapi pelajar yang mendaftar secara fizikal di UNISI saja. Maknanya jika pelajar berada di kampus, boleh memohon ya. Okey. Memang kita sentiasa mengeluarkan pemakluman kepada semualah kan agar mereka tahu bahawa kita menyediakan satu produk kebajikan yang membantu pelajar. Tapi buat masa ni memang berbentuk kupon makanan lah. Okey, kita akan buka iklan dalam masa terdekat yang dalam bentuk macam ni. Nanti pelajar boleh memohon ya. Okey, ini kita buat walaupun masa tu pandemik, ada juga pelajar berada di Kolej Tiaman. Ya, betul. Jadi kita buat kaedah secara Google Meet juga temu bual tu. Okey. Yang ini contohlah yang mana pelajar-pelajar yang telah berjaya dan kita buat ada satu macam launching lah kan, dan pelajar kita edarkan kupon. Untuk kupon ni adalah untuk makan tengah hari. Jadi mereka ni adalah golongan B40? Ya. Yang ini untuk Sabil Al-Hikmah ni dia tak kira lah Muslim dan Muslim boleh memohon ya. Jadi semua pelajar boleh memohon. Okey, seterusnya adalah produk kebajikan yang keenam. Okey. Iaitu skim bantuan mahasiswa OKU.
Okay, untuk makluman, UTHM juga menawarkan, maknanya kita buka pelajar yang nak belajar di UTHM, tak kira lah. Kita kategori OKU juga, kita menerima pelajar tu betul. untuk melanjutkan pelajaran. Okay. Jadi ada 17 orang pelajar 17. yang berkategori OKU. Okay. Terdiri daripada beberapa kategori lah. Fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, okay, dan pembelajaran. Jadi mereka ni kita kena endah lah kan. Betul. Kena tahu bahawa pelajar-pelajar ni sebagai rakan kita yang belajar di universiti ni, mereka adalah istimewa. Ya, betul. Okay. Kita perlu utamakan mereka juga. Okey, jadi pelajar ni untuk makluman sebagai mahasiswa OKU, pelajar ni mendapat allowance mahasiswa OKU. Yang ini yang diberikan adalah dalam bentuk sara hidup dan yuran pengajian. Okey, untuk makluman, pelajar boleh memohon dengan bahagian beasiswa KPT dan mereka akan secara direct lah permohonan ini. Okey. Ini adalah satu contoh segmen inspirasi yang pelajar OKU kita ni, Nurul Atikah ni, dia dah bekerja pun. So maknanya dia dah membuktikan lah walaupun dia OKU tapi dia boleh setanding dengan yang biasa kita ni, betul. yang sihat walafiat ni kan. Dia mampu dia dapat kerja. kejayaan. Ya, dia dapat kerja di Standard Chartered lah. Okey. Dan dah bekerja sekarang ni. Okey, seterusnya produk yang ketujuh adalah bantuan mahasiswa orang asli. Okey. Okey, untuk makluman lah, saya pun telah mendapat maklumat. Kita ada seorang pelajar baharu nama dia Intan Nur Hidayah binti Lim Saya dah hubungi pelajar ni semalam. Dia merupakan pelajar orang asli lah. Yang ini pun kita merupakan salah satu produk kebajikan kita kerana kita prihatin juga daripada orang OKU, orang asli Okey. Untuk orang asli ni, mereka di bawah JAKWA memang ada satu allowance yang khusus, iaitu sara hidup dan yuran pengajian lah yang diberikan kepada pelajar. Okey, yang daripada orang asli ni. Okey, seterusnya yang ini saya nak maklum lah berkaitan dengan produk kebajikan yang ke-8, iaitu zakat. Okey, zakat ni zakat ni kita buka kepada pelajar UTHM di kalangan asnaf. Maknanya yang B40 tu, asnaf ni bermaksud pelajar yang layak mendapat zakat. Okey, asnaf mereka layak mendapat zakat, yang mana ada 4 kategori asnaf, iaitu fakir, miskin, garim, fisabilillah. Okey, untuk pelajar ni dia boleh memohon bagi bantuan yuran pengajian dan sara hidup lah. Okey, kuis pula. Okey, jadi nanti kita pergi seterusnya ada penerangan berkaitan dengan zakat. Jadi kita pergi kepada kuis yang ketiga. Okey. Jadi soalan kuis yang ketiga adalah pelajar yang mengalami musibah bencana banjir, mereka yang berkategori B40 dan M40 tertakluk kepada kelulusan jawatankuasa layak memohon sebanyak RM300 bagi bantuan bencana. Namakan produk kebajikan yang menyediakan bantuan yang dinyatakan. Sila komen jawapan anda. Pastikan tulis nama dan nombor telefon. Okey, baiklah kita teruskan. Okey, kita teruskan berkaitan dengan bantuan zakat pelajar tadi tu ya. Ya, betul. Untuk makluman, iklan berkaitan untuk permohonan bantuan zakat ni telah dibuka bermula daripada 26 Ogos. 26 Ogos. Dan tarikh tutupnya 9 Oktober, dah tak lama lagi ni. Saya harap lepas ni pelajar boleh terus memohon. Okey, mungkin belum mendapat pemakluman, bila saya dah maklumkan di slot kebajikan ni, terus memohon dan menyemak semulalah apa keperluan yang perlu dihantarlah. Sebab yang ini terbuka kepada pelajar-pelajar yang saya nyatakan tadi itulah. Maknanya pelajar layak, pelajar asnaf. Okey.
Okey, sebenarnya untuk zakat ni, yang tadi saya dah terangkan lah, ada kategori asnaf fakir, miskin, fisabilillah, garim ni dia adalah dalam bentuk kewangan. Okey, dia berdasarkan jumlah tu yang telah yang dipaparkan tu lah. Jadi saya rasa inilah kalau sekiranya pelajar perlu mohonkan bantuan dan dia rasa dia layak, dia boleh memohon. Okey, seterusnya produk kebajikan yang 9 iaitu insurans berkelompok pelajar. Okey, yang ini tadi saya dah nyatakan berkaitan dengan hairat kematian. Yang pelajar bayar RM20, RM2 untuk tabung hairat. Ada RM18 ni pihak universiti carumkan dalam insurans berkelompok pelajar lah. Jadi bila pelajar maknanya UTHM prihatin UTHM menginsurankan semua pelajar UTHM yang mana ada jenis bantuan dan manfaat yang diberikan ke pelajar. Okey, macam tadi tu pelajar yang meninggal disebabkan kemalangan, kita akan bantu carumkan dan pelajar akan diberikan sebanyak RM22,000 bersama dengan allowance perkebumian RM1,500. Jadi untuk insurans ni tak kira golongan B40 ataupun tak kira. Yang ini memang kita carumkan semualah pada semua. Kecuali yang ini hanya untuk pelajar tempatan saja. Pelajar tempatan sahaja. Untuk pelajar antarabangsa mereka dah ada medical card. Okey. Yang tadi saya maklumlah macam kematian disebabkan penyakit, kematian disebabkan kemalangan, dia ada jumlah-jumlah manfaat yang diberikan lah. Okey. Okey, seterusnya adalah produk kebajikan yang 10 iaitu food bank siswa. Okey. Food bank siswa ni kalau dulu tak berapa, saya rasa orang tak berapa ni lah, tapi sejak COVID ni semua food bank. Ya, betul. Maknanya UTHM pun ada menyediakan food bank siswa yang mana dalam bentuk ni lah makanan kering. Makanan kering. Kepada pelajar B40 yang layak. Okey, untuk food bank siswa ni alhamdulillah lah sepanjang tempoh PKP, bila pelajar tidak dapat pulang ke rumah, pihak KP dan NCP banyaklah memberikan bantuan makanan kering ni kepada pelajar. Jadi dalam kalau kita tengok daripada gambar tu mewah-mewah jugalah yang diberikan kan, macam yang berjenama jugalah kan. Ya, Maknanya alhamdulillah lah pelajar-pelajar ni telah diberikan satu bentuk kemudahan ataupun kebajikannya dijagalah semasa mereka berada di college. Kolej Kediaman. Okey, ini adalah contoh-contoh. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan kuis. Okey. Jadi soalan kuis yang keempat, Sabil Al-Hikmah merupakan produk kebajikan yang menyediakan bantuan apa? Sila nyatakan. Jangan lupa letak nama dan nombor telefon. Okey, baiklah pun kita bergerak. Kita pergi terus. Okey, ini adalah produk kebajikan yang ke-11 Tabung Endowment Universiti. Iaitu ni adalah berkaitan dengan wakaf lah. Okey, dia ada dua lah. Tabung Endowment Universiti, tabung wakaf universiti. Dia sama je dia punya objektifnya. Nak bantu pelajar daripada segi yuran pengajian dan sara hidup. Okey, cuma wakaf ni daripada potongan gaji staf. Endowment ni daripada syarikat-syarikat lah yang memberikan sumbangan pada universiti. Okey. Okey, saya rasa ni yang pelajar tak mungkin tak tahu, tak sangka ni pelajar ni kan. Dia masuk UTHM nak belajar, tiba-tiba ada pula kita sediakan produk kebajikan yang terakhir ni 12 ni iaitu skim pelajar bekerja sambilan. Okey, untuk makluman pelajar UTHM dia boleh memohon skim pelajar bekerja sambilan ni. Tapi sebenarnya untuk pelajar kemasukan tahun 1, pelajar baru ni memang kita tak galakkan lah sebab rasanya sebab bila dia mohon melalui PAK dia tak akan lulus sebab jadual padat. Okey. Tapi biasanya kalau untuk tahun akhir jadual pun dah
agak kurang, pelajar boleh memohon skim pelajar bekerja sambilan ni yang mana 1 jam dibayar dengan kadar RM5. Okey, 1 jam dan tempohnya 8 jam bekerja dan pelajar maknanya 1 bulan maknanya 1 bulan lah kalau kita kira dalam bentuk RM boleh dapat sampai RM400 sebulan. Okey. Jadi yang itu nanti pelajar kenalah aware lah, alert lah dengan iklan-iklan yang dipaparkan macam Pusat Islam ni dah tutup lah hari tu. Kita PTJ di universiti akan keluarkan iklan-iklan lah kalau kita nak kan pelajar-pelajar yang memohon untuk skim pelajar bekerja ni lah. Okay. Jadi Puan, untuk yang skim tadi tu terbuka kepada semua golongan ke? B40 juga B40. kita utamakan. Yelah kan yang betul-betul memerlukan Ya, lah. betul. Okay. Ini kita share sikit lah sepanjang tempoh pengajian apakah bantuan-bantuan yang diterima oleh mahasiswa kita. Yang ni bantuan food bank, iaitu yang ni bentuk food pack makanan. Pihak zakat pun ada bagi bantuan makanan. Okey, selain daripada tu kita pun ada syarikat-syarikat korporat seperti Selcom. Okey, untuk makluman yang bawah tu daripada Kerajaan Selangor. Alhamdulillah lah. Macam saya rasa Taklimat Faris malam tadi lah. Makanan pun tak habis dalam bilik Ya, betul. malam tadi kan ada sesi dengan ya, betul. YDP dan TYDP kan. Makanan pun tak habis-habis dalam maknanya jangan rasa walaupun kita masa tu pandemik tiba-tiba tak boleh balik ke rumah. InsyaAllah lah kebajikan pelajar-pelajar yang berada di College Diaman ni kita jagalah. InsyaAllah. Okay. Yang ini adalah bentuk laptop lah. Laptop. Okay, untuk makluman selain daripada makanan kering, laptop pun juga kita di bawah inisiatif KPT untuk tahun ni alhamdulillah 25 laptop daripada universiti, 4 laptop daripada sumbangan industri dan kita ada 25 laptop daripada pihak Yayasan Tunku Abdul Rahman. Okey. Jadi siapa yang layak memohon untuk dapatkan laptop? Okey. Saya rasa saya boleh pergi terus yang ni. Okey, untuk makluman, Pejabat Hal Pelajar telah membuka iklan untuk permohonan komputer riba dan pelan data pelajar mulai 15 September. Hingga 31 Oktober ni ada masa lagi ni untuk pelajar baru ni. Ya, betul. Okey, jadi sila mohon bagi pelajar yang betul-betul memerlukan untuk laptop. Jadi tetapi tertakluk pada syarat lah. Iaitu pelajar B40 macam M40 yang tertakluk kepada kelulusan contoh kuasa semualah. Okey, jadi boleh mohon sebab yang permohonan ni adalah secara Google Docs. Secara Google. Okey. Jadi untuk yang ini pelajar dah boleh mula mohon. Lepas ada taklimat ni terus cepat-cepat mohon dan kita akan tutup pada 31 Oktober ni. Ya, jangan lepaskan peluang untuk memohon komputer riba. Okey, untuk makluman pada tahun ni alhamdulillah universiti telah memperuntukkan sebanyak 100 buah laptop. Oh, banyak tu. Jadi cepat-cepatlah. Ya, betul. Ya, pelajar mohon dan kita akan sorting mengikut kelayakan dan ada sesi interview. Okey. Okey. Okey, baik. Untuk tu mari kita saksikanlah tayangan video yang untuk tahun ni kita dah buat edaran laptop tu. Untuk kali ni memang kita pergi ke rumah pelajar dan alhamdulillah kami pun puas hati sebab semasa kita edarkan laptop-laptop ni kita nampak kan kita edarkan sampai ke rumah pelajar lah, ada penghargaan daripada ibu bapa semualah. Okey, mari kita tengok tayangan video ni. Okey, baik.
kasih kepada pihak UTHM. Terima kasih kepada pihak Universiti Tun Hussein On. Terima kasih kepada pihak UTHM. 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 Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UTHM. Terima kasih banyak-banyak kepada Universiti Tun Hussein On dan juga Yayasan Tunku Abdul Rahman. Sangat berterima kasih kepada pihak Yayasan Tunku Abdul Rahman dan pihak UTHM. Terima kasih kepada Yayasan Tunku Abdul Rahman dan UTHM. Terima kasih kepada pihak universiti dan pihak Yayasan YT. Terima kasih daripada Yayasan Tunku Abdul Rahman dan juga Universiti Tun Hussein On Malaysia. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada pihak UTHM dan YTA. Saya ingin merakamkan terima kasih kepada pihak universiti dan pihak YTA, Yayasan Tunku Abdul Rahman. Terima kasih kepada UTHM dengan YTA. Saja share lah kan untuk yang apa yang kita dah laksanakan kan. Untuk itu adalah permohonan untuk tahun 2020. Jadi untuk tahun 2021 ni mungkin pelajar dah berada di college. Jadi penyerahan tu kita akan buat di kampus lah. Okay. Untuk makluman juga kita telah menerima satu tawaran maknanya sumbangan CSR daripada Yayasan YTL. Yayasan YTL ni akan berikan bantuan pelan data secara percuma. Wah, menarik kepada semua pelajar UTHM. Semua pelajar. Ya. Jadi untuk pelajar especially yang pada hari ini, untuk pelajar yang baru, sekiranya perlukan percuma 7 GB data setiap bulan, boleh terus memohon. Okey. Imbas QR code tu dah boleh mohon sebab dia dah buka mulai Oktober ni. Mulai Oktober. Jadi pelajar boleh mohon terus pergi ke maklumat yang dipaparkan tu, dan untuk maklumat lebih lanjut boleh juga pelajar pergi ke FB UTHM. Okey, saya nak maklumkan di sini untuk pelajar-pelajar semua kena sentiasa buka FB HCP ni. Sebab dalam FB HCP UTHM ni lah yang ada pemakluman berkaitan dengan inilah tawaran percuma, laptop, elan-elan beasiswa yang akan saya terangkan sebentar lagi. Okay? Jadi sekiranya pelajar tak layari laman web FB, dia tak tahulah. Ya, tertinggal lah maklumat-maklumat macam tu kan. Okay, jadi yang ini saya minta pelajar boleh terus pergi imbas QR code tu dan terus memohon. Sekarang pun boleh ya? Boleh, sekarang ni pun boleh mohon. Jadi untuk makluman, SIM card ni akan dipost terus ke rumah lah. Dipostkan terus. Sekiranya pelajar berada di Kolej Diaman, dihantar ke universiti dan kita akan edarkan di kolej. Okay? Tetapi sekiranya pelajar berada di rumah, pihak Yayasan YTL ni akan post ke rumah. Okay? Bila dah dapat SIM card tu dah boleh terus guna lah. Okay? Untuk makluman juga, yang ini SIM card yang diberikan oleh pihak Yayasan YTL. Tapi untuk yang pelan data yang under universiti pun kita ada elankan lah. Jadi pelajar boleh pilih lah mana yang dirasa nak mohon tu kan. Jadi yang itu pun pelajar boleh semak di FB HCP. Okay? Sebab tu saya tekankan pelajar kena sentiasa buka FB HCP ni. Jadi dia tahu apa-apa pemakluman berkaitan dengan apa jenis-jenis mungkin dia dapat tawaran-tawaran macam ni lah kan. Okey, untuk produk kebajikan saya dah selesai lah. Okay. Saya ada nak buat tambahan berkaitan dengan yang lain-lain yang di bawah unit bahagian kebajikan dan kesihatan pelajar ni, iaitu seperti maklumat, kemaskini maklumat lah. Pelajar mungkin tahun baru ni saya rasa tak ada masalah bila pelajar isi borang kat UPU tu semua dia yang terkini. Okey, misal kata bila dah beralih ke semester baru, mungkin tukar telefon kan, tukar
telefon waris, kan, maklumat pendapatan. Ini sangat penting. Sebab saya selalu mengalami masalah, saya nak ceritakan di sini. Ada ketikanya melalui pengalaman kami di pejabat SCP ni, pelajar tu meninggal Pelajar meninggal di Labis masa tu, seorang pelajar. Kita tak dapat hubungi waris pelajar disebabkan nombor telefon dah bertukar. Kita telefon, voicemail. Tetapi alhamdulillah kita dapat hubungi balai polis terdekat, kita dapat selesaikanlah, dan balai polis pun dapat menghubungi waris. Itu sebab pelajar tu merupakan pelajar Labis dan berada di Segamat. Tapi bayangkan kalau pelajar berada di kampus, kita nak telefon waris, kan, misal kata berlaku musibah macam tu. Jadi saya harap pelajar kena siasa kemaskinilah maklumat penting ni untuk kita hubungi, dan juga maklumat data pendapatan keluarga ni, sebab apabila pihak universiti mendapat macam bantuan pelajar minta kita, kan, senaraikan maklumat pelajar B40. Apabila kita dah senaraikan, pelajar tak update sebab dia dulu M40 ke ataupun dia T20, kan, mungkin bapak dia meniaga, kan, dan bila PKP ni mungkin ada masalah, kan, dilanda masalah. Pelajar kena siasa update maklumat. Jadi bantuan tu kita boleh dapat salurkan kepada pelajar. Okey, jadi saya harap-haraplah yang ini diberi perhatian. Ya, sangat-sangat sebab penting. nanti bila dia tak dapat bantuan, dia telefon. Saya ni B40 puan, ayah saya dah tak bekerja, diberhentikan kerja, kan. Lepas tu saya maklum, tapi data dalam sistem kita tarik daripada sistem, awak tak update. Jadi kita tak boleh dipersalahkan. Okey? Sebab pelajar sendiri tak nak update. Okey, yang ini saya sentuh sikit. Tadi sesi bersama PTPTN telah diterangkan dengan jelas. Okey, ini saya sentuh sedikitlah sebab dia berada di unit saya. Okey, pinjaman, beasiswa dan derma siswa. Dia adalah ada agak berbeza sedikit lah. Pinjaman, beasiswa, dia boleh jadi pinjaman macam PTPTN, tetapi dia boleh ubah bila mendapat kelas pertama. Tetapi tidak mendapat kelas pertama, kita kena bayarlah pinjaman tu, kan. Ada juga faedah yang kena ni. Beasiswa juga sama, macam JPA. JPA pun sama, sekiranya pelajar mendapat kelas pertama pun boleh ubah. Okey, derma siswa. Derma siswa ni apabila pelajar menerima surat tawaran dan ditulis sebagai derma siswa. Apabila derma siswa ni, pelajar memang tak perlu membayar semula sebab pelajar mendapat tajaan penuh. Okey. Baik, itu berkaitan dengan pinjaman, beasiswa dan derma siswa. Okey, saya nak maklumkan macam tadi juga, pergi ke FB HCP dan like. Okey, ini ada makluman-makluman berkaitan dengan tawaran permohonan untuk derma siswa, okey, skim bantuan, okey, untuk daripada Tunku Abdul Rahman, derma siswa, okey, OYPJ, ada banyak lagi yang telah kita paparkan di FB HCP. Jadi pelajar kena rajin-rajinlah menyemak, ya. Okey, saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan program My Right to Future ni. Okey, ada pelajar kita yang sedang memohon, dan pelajar pun telah dimaklumkan macam mana kaedah untuk menghantar balik semula borang. Okey, untuk makluman, bagi program My Right to Future ni merupakan satu derma siswa yang diberikan pelajar, yang mana maknanya maklumat tu didapat daripada UPU dan pelajar bukannya memohon. Dia telah dipilih melalui UPU. Maknanya apabila pelajar menerima surat tawaran daripada universiti, dia bersama dengan tawaran bersyarat oleh pihak MyBF ni lah. So, Yayasan Tenaga Nasional ni, pelajar perlu menghantar semula borang-borang tu dan akan mendapat tawaran lah. Sebelum ni dapat tawaran bersyarat. Apabila dah komplit borang, barulah ditawarkan. Okey? Okey, kita dah buat pemakluman kepada pelajar apakah bentuk-bentuk langkah yang perlu dilaksanakan oleh pelajar yang menerima MyBF ni. Tahniahlah. Hanya pelajar-pelajar yang terpilih je ni dapat MyBF ni. Okey. Berapa orang yang terpilih tu, Puan? Oh, kita ada listing yang saya tak ingat lah untuk yang ni. Okey,
Saya masukkan untuk lain juga, iaitu ada satu yayasan, nama dia Yayasan Jasa Anjur Scholarship. Okey, untuk ni juga kita sebenarnya dah buka sebelum ni tawaran ni, tapi kita lanjutkan sebab untuk pelajar kemasukan baru ni sehingga 15 Oktober. Untuk makluman, bagi permohonan ini pelajar kena terus pergi ke go to dia punya website untuk dapatkan borang apa semualah. Okey. Bagi Yayasan Jasa Anjur ni, pelajar-pelajar yang memohon sebenarnya beruntung sebab kemungkinan kalau pelajar tu berpotensi dan layak, mereka ambil bekerja terus. Jadi pelajar boleh semak balik melalui melayari laman web Yayasan Anjur ni, Jasa Anjur ni, dan boleh teliti baliklah kalau berminat. Tetapi dia hanya tawarkan untuk dua kos tu. Dua kos saja. BEV dengan BDD saja. Okey. Okey. Seterusnya yang berkaitan dengan beasiswa tu saya dah selesai. Tetapi kalau ada soalan tu nanti boleh email ke apa semua. Nanti saya akhir ni saya akan bagi maklumat saya lah. Okey. Untuk yang ini sangat-sangat penting. Okey. Yang ini adalah permohonan pengesahan pelajar. Sebab sekarang ni memang saya dapat banyak email-email yang perlukan pengesahan. Okey. Seperti perkeso. Okey. Seperti nak mohon zakat Selangor untuk bantuan awal pendidikan. Yang itu perlukan pengesahan di pejabat HCP. Jadi apa yang perlu pelajar buat tindakan adalah sekiranya berkaitan dengan penajaan, kat situ ada nyatakanlah pada siapa nak email. Dan saya nak nasihat sangat, janganlah email-email kosong. Sebab saya pernah terima email kosong, pelajar bagi attachment je. Dia tak cakap untuk apa. Tetapi bila dia hantar borang perkeso ke zakat, kita tahu yang itu adalah untuk pengesahan. Okay? Jadi silalah, macam saya nak maklumkan pelajar-pelajar semua sekarang telah berada di Menara Gading. Jadi kalau nak hantar email tu adalah salutationnya kan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk makluman puan, saya ingin memohon pengesahan untuk apa-apa. Tak adalah dia email, dia bagi attachment untuk macam tu. Tapi kami fahamlah kan. Jadi minta tolonglah pelajar-pelajar ni sekiranya nak hantar email tu biarlah kata orang itu proper sikit lah kan. Ikut, kalau kita boleh hantar surat macam bentuk surat tu, kita boleh hantar tuan, puan, subjek. Yang ini dia cuma hantar tanpa ada subjek, tanpa ada apa-apa pemakluman, dia hantar borang macam tu je. Saya tak expect lah pelajar-pelajar sekarang yang dah melanjutkan pelajaran di Menara Gading ni, dia akan buat macam tu. Okey, baik. Untuk daripada segi kebajikan juga, ada di bahagian saya tu untuk GL kan. GL tadi saya dah nyatakan, surat jaminan hospital boleh hantar kepada kita untuk kita balas semula dan hantar surat jaminan hospital tu. Dan sekiranya pelajar mungkin tahun baru tak terlibat lah. Ini bila pelajar-pelajar yang berada di tahun 3, tahun akhir, dia nak pergi LI. Okay, kat situ dia perlukan surat pengesahan perlindungan insurans. Pejabat HCP jugalah yang keluarkan surat ni, sebab kita perlu maklumkan pada syarikat bahawa pelajar kita ni dilindungi lah. Kan, ada insurans berkelompok tu. Okay. Dan juga yang dari segi penajaan tu saya dah maklum, dan juga saya nak maklumkan di sinilah, sekiranya pelajar ingin kemaskini maklumat penaja. Okey, misal kata pada tahun pertama dia telah memohon PTPTN, tetapi tahun 2 dia dapat tawaran JPA dan dia dah batalkan PTPTN tadi, tetapi dia perlu kemaskini satu maklumat saja, JPA. So kaedahnya adalah email pada pejabat HCP kepada unit penajaan pelajar tu. Subjeknya adalah inilah pemakluman berkaitan dengan penukaran penaja. So nanti kita akan kemaskini dan di dalam sistem SMAP tu akan appear, akan menunjukkan penaja yang terkini. Okey? Baik. Okey. Selain daripada HCP, luar PTJ HCP juga, sekiranya pelajar perlu pengesahan sebagai pelajar di UTHM, boleh mohon dengan pejabat pengurusan akademik. Okey, kat situ kita ada nyatakan kepada siapa. Dan juga untuk
yuran yang dibayar untuk KWSP gunakan mungkin mak ayah ada KWSP jadi perlukan pengeluaran menggunakan KWSP yang itu kena hantar ke pejabat bendahari. Okey. Baik, macam dah ke penghujungnya ni. Okey, sekiranya pelajar ada apa-apa masalah ke ataupun perlu email, tu saya appearkanlah di situ. Boleh email yang seperti nyatakan saya sendiri ataupun penolong pegawai takbir yang berada di Pejabat Hal Pelajar, Cik Muhammad Muhaimin bin Aziz, Cik Malik bin Hisham di bawah Kebajikan dan Unit OKU, Cik Muhammad Zamir Aizuddin bin Hishamuddin adalah staf yang handle penajaan. Okey. Bagi kampus Pagoh pula, Cik Muhammad Reza bin Abdul Fattah dan Cik Ahmad Tarmizi bin Samsudin. Kalau ada masalah boleh email lah atau hubungi kami. Okey. Okey, jadi kita sudah tiba kepada soalan yang terakhir iaitu soalan 5. Berapakah jumlah produk kebajikan yang pihak UTHM sediakan kepada pelajar sepanjang tempoh pengajian? Jadi sila komen nama anda dan juga nombor telefon. Okey, tahniah dan syabas kepada pemenang. Pemenang akan dipilih oleh pihak urus setia. Jadi jika ada soalan sila kemukakan. Okey, kita ada soalan pertama puan daripada Syafiqah. Jadi soalannya adalah apakah aspek kebajikan yang disediakan bagi pelajar yang kurang berkemampuan? Soalannya umum sangat ni. Tapi tak apa. Okey, aspek kebajikan ni maksudnya apakah bantuan-bantuan lah. Okey, daripada apa yang kita terangkan tadi, kita ada bantuan yang berbentuk wang tunai. Yang mana bantuan tu untuk sara hidup, yuran pengajian. Okey. Kita juga ada memberikan bantuan dalam bentuk barangan, keperluan. Okey. Keperluan tu termasuk makanan. Laptop, pelan data. Mana tu semua adalah merupakan keperluan semasa kita lah untuk kita meneruskan kehidupan ini. Kalau daripada segi makanan tu dan juga daripada segi untuk pelan data dan laptop tu adalah untuk meneruskan pengajian kita, untuk sesi pembelajaran kita. Jadi yang itu saya rasa daripada segi aspek kebajikan tu dia adalah menyeluruh lah. Dia ada kalau saya rasa 12 produk kebajikan yang kita sediakan untuk pelajar UTHM tak cukup tu, saya tak pastilah. Yang itu apa yang disediakan oleh Pak Universiti itu merupakan satu kata orang tu satu bantuan yang memang itulah yang diperlukan oleh setiap orang dan setiap pelajar yang melanjutkan pelajaran di UTHM ini. Okey. Jadi soalan berikut daripada Ahmad Adam. Adakah terdapat bantuan kebajikan bagi para pelajar dalam situasi pandemik COVID-19? Okey. Yang ini saya fahamlah. Okey, bantuan kebajikan ni untuk makluman, walaupun pelajar berada di rumah, okey, tetapi pelajar perlukan bantuan daripada segi sara hidup, okey. Kita faham. Untuk makluman, saya sebenarnya ada berita sedih jugalah, ada pelajar kita kan, mungkin pelajar ni pun berada di sini kan, yang mendengar kita. Saya dapat makluman juga pelajar ayahnya baru diberhentikan kerja kan. Ya, betul. Jadi mungkin family tak benarkan untuk dia melanjutkan pelajaran disebabkan mungkin masalah kewangan. Tapi tolong jangan buat tindakan yang kata orang tu terus ambil tindakan. Boleh refer, boleh hubungi saya. Boleh kita ada beberapa PTJ, HCP, kita ada kaunselor, kita ada pusat Islam.
Okey, pusat Islam tu mungkin boleh beri bantuan zakat. Okey, kaunselor boleh bagi nasihat kan, dan mohon beri motivasi. Dan HEP mungkin kita boleh fikirkan apakah bentuk-bentuk bantuan sesuai diberikan kepada pelajar ini. Jadi untuk pandemik ni, sekiranya pelajar ada masalah, boleh berhubung terus dengan saya, boleh maklum saya. Nanti kami akan menyemak semula lah. Dan untuk makluman bagi pelajar-pelajar yang sekiranya mereka mendapat COVID-19 boleh juga beri makluman pada saya sebab ada bantuan yang kita akan berikan kepada pelajar ni lah. Okey. Okey, jadi soalan terakhir daripada Nurul. Bagaimanakah pemakluman untuk mengetahui jika adanya produk kebajikan yang dibuka kepada pelajar dan cara-cara bagi permohonan? Okey. Sebab tu saya maklum tadi. Pelajar kena buka FB HEP, kena like FB HEP. Daripada situ kita akan keluarkan pemakluman. Okey. Macam saya dah tercakap tadi, macam bantuan laptop. Okey. Dan juga pelajar boleh buka ke laman web HEP. Sebab dekat laman web HEP tu pergi ke bahagian kebajikan dan senang pelajar, kat situ ada borang-borang. Pelajar boleh terus mohon. Maknanya pelajar kena cari sendirilah kan kat situ. Kita dah sediakan platformnya. Okey, jadi selesai taklimat kita mengenai kebajikan pelajar. Alhamdulillah. Hadirin hadirat sekalian, sekarang kita bergerak ke segmen yang seterusnya iaitu slot Endah OKU. Baik Puan Suhaila, saya kira pengalaman dan jasa bakti Puan di UTHM dalam isu-isu kebajikan banyak memberi impak, terutamanya dalam mengangkat hak-hak orang kelainan upaya. Jadi Puan, mungkin Puan boleh kongsikan kepada kita apakah akses fasiliti dan kemudahan yang disediakan oleh UTHM bagi menyantuni orang kelainan upaya ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Untuk sesi Endah OKU ni kita akan memberi maklumat secara video nanti sebentar lagi. Tetapi saya berharap semua pelajar, walaupun kita ada 17 orang pelajar saja yang dalam kategori OKU tu, tetapi kita haruslah ingat bahawa kita kena endah dengan pelajar-pelajar ni. Sebab tu kita ada sediakan fasiliti seperti tandas OKU, okey. Di kolej-kolej kediaman pun kita ada sediakan bilik OKU, parking OKU. Jadi kita harap pelajar-pelajar UTHM ni menyantuni pelajar-pelajar OKU kita dengan menghormatilah, kan. Janganlah parking OKU tu sebab yang itu telah diperuntukkan untuk pelajar-pelajar OKU kita. Dan juga tandas. Tandas tu memang adalah keperluan untuk pelajar OKU. Kan? Kita hormati, kita santuni. Sebab tu di dalam penerangan dalam video ni, kita harap pelajar faham apakah cara kita macam mana, maknanya apa yang fasiliti yang telah disediakan oleh universiti kepada pelajar ni, jadi pelajar akan lebih memahami. Ya, betul. Okey. Jadi marilah kita saksikan video yang akan ditayangkan. Selamat datang ke Universiti Tun Hussein On Malaysia. UTHM sentiasa berusaha menyediakan kemudahan dan sistem sokongan perlu kepada semua pelajar termasuk pelajar-pelajar istimewa kami, sama ada di kampus Parit Raja mahupun kampus Cawangan Paguh. Ini kerana kami percaya bahawa akses kepada pendidikan tinggi adalah hak seluruh rakyat Malaysia, tidak terkecuali kepada pelajar dari kalangan orang kurang upaya OKU. Dengan keprihatinan ini, pihak pengurusan universiti secara serius melaksanakan garis panduan pelaksanaan dasar inklusif orang kurang upaya di institusi pengajian tinggi. UTHM telah mengorak langkah dengan menubuhkan
Jawatan Kuasa Bertindak Kemudahan Orang Kurang Upaya Universiti Tun Hussein On Malaysia. Dasar kemudahan OKU UTHM telah diluluskan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Bilangan 6 2020. Dasar ini mengutamakan nilai kemanusiaan seperti kemuliaan, kehormatan dan kebolehcapaian serta kemudahan-kemudahan sokongan bagi membolehkan staf dan pelajar OKU bersama-sama dengan warga universiti lain menjalani kehidupan di universiti. Pelan tindakan pelaksanaan dasar inklusif OKU turut disediakan berdasarkan 7 garis panduan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. UTHM menerima pakai 7 kategori ketidakupayaan yang disenaraikan dalam garis panduan pendaftaran orang kurang upaya Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Masyarakat 2012 iaitu kurang upaya pendengaran, kurang upaya penglihatan, kurang upaya fizikal, masalah pembelajaran, kurang upaya pertuturan, kurang upaya mental dan kurang upaya pelbagai. Dasar kemudahan OKU menetapkan 3 objektif berikut. Pertama, memberi pengiktirafan serta menerima prinsip bahawa staf dan pelajar OKU mempunyai hak dan peluang yang sama bagi penyertaan penuh dalam universiti. Kedua, memastikan staf dan pelajar OKU menikmati hak, peluang dan akses secara saksama di bawah peraturan universiti. Dan ketiga, mendidik dan meningkatkan kesedaran warga universiti mengenai hak staf dan pelajar OKU. Pada ketika ini, data menunjukkan bahawa UTHM mempunyai 17 orang pelajar dan 12 orang staf bertaraf OKU. Bagi menyokong pelaksanaan dasar inklusif OKU secara sistematik dan komprehensif, UTHM telah mula menyediakan persekitaran fizikal yang bersifat mesra OKU. Infrastruktur tersebut tersedia di sekitar bangunan fakulti, pejabat, makmal, perpustakaan, masjid dan juga kolej kediaman. Masih terdapat pelbagai halangan yang berpotensi menjejaskan pencapaian matlamat dasar ini. Bantulah kami mengatasinya dengan memperbaiki sikap, mengurangkan halangan fizikal, mempermudahkan komunikasi dan mengelakkan halangan sistematik. Mari kita sama-sama berikan bantuan dan sokongan kepada mereka yang memerlukan. Jadi sungguh menarik ya perkongsian sebentar tadi. Terima kasih kepada Puan Suhaila binti Mak Philip di atas perkongsian sebentar tadi. Semoga perkongsian tadi memberi ilmu dan input yang bermanfaat kepada kita semua. Jadi sebelum saya akhiri, apakah harapan Puan terhadap pelajar baharu? Okey, dia bukan harapan saya jugalah. Dia adalah harapan ibu bapa pelajar. Saya semalam lah saya dihubungi oleh seorang ibu. Dia maklum dia memang daripada kecil dia bercita-cita untuk anak dia ni belajar di universiti. Dan alhamdulillah UTHM adalah cita-cita dia untuk anak dia ni belajar. Okey. Dan dia pun telah sampai dia laman web tu dia tengok UTHM ni pelajar UTHM Pagu alhamdulillah Jadi pelajar-pelajar semua membawa harapan keluarga, membawa harapan ibu bapa. Jadi saya harap pelajar-pelajar belajarlah dengan bersungguh-sungguh dan pastikan anda dapat mendapat keputusan yang baik dan cemerlang. Dan sekiranya mendapat PTPTN tu dah boleh inilah dijadikan pinjaman boleh ubah tu lah kan, daripada segi saya lah kan, maknanya sedikit sebanyak bolehlah mengurangkan beban keluarga. Ya, betul. Okey, jadi terima kasih kepada Puan Suhaila. Sama-sama. Okey, para pelajar juga diingatkan untuk merekod kehadiran menerusi imbasan atau scan QR code yang akan tertera di skrin anda sebentar lagi. Suka saya ingatkan untuk
langgani YouTube channel kami iaitu MHS UTHM. Ikuti Instagram rasmi kami MHS_UTHM dengan menggunakan hashtag MHSUTHM, hashtag Kami Husin, hashtag Student Life, hashtag Sayangi UTHM. Jadi dengan berakhir perkongsian itu tadi, maka berakhirlah slot kita pada petang ini. Stay safe, stay at home, kita jaga kita. Jangan lupa untuk saksikan Malam Warisan Bangsa pada malam ini kerana banyak kejutan menanti anda. Saya Iliana Najiha, moderator anda, diakhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.